Dah ke belum ni? Dah. Oh dah? Ya ke? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari Jumaat, hari yang mulia ini sama-sama dapat kita menyambung kembali pengajian kita, pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi kalau kita lihat baki yang ada ni agak banyak, jadi mungkin kita akan percepatkan sedikit pembacaan. Maka diharapkan tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari semua dapat ikutlah, senang kata kan, kerana kita nak khatam dalam masa yang sama, kita juga nak kalau boleh paling kurang kita fahamlah secara umum apa yang dibicarakan oleh kitab ini yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan membaca muka surat yang ke-49. Perenggan kedua dari bawah. Sebelum itu kita, seperti mana kita sebutkan pada sesi yang lalu semalam, berkenaan dengan farsakh. Farsakh yang disebutkan dalam perenggan kedua dari atas. Maka melihat pula Nabi SAW akan sungai Al-Kautsar, maka adalah di dalamnya 70,000 farsakh. Farsakh itu satu unit kiraan panjang ataupun jarak. Satu farsakh ini kalau mengikut Habib Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqrirat As-Sadidah, dalam bab berkenaan dengan solat musafir atau solat qasar, kata beliau satu farsakh bersamaan dengan 3 batu. Satu farsakh 3 batu. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa panjangnya sungai Al-Kautsar. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Berkata pengarang Syekh Wan Daud bin Wan Fatani dengan sanad yang bersambung kepada beliau, berkata beliau rahimahullahu taala, kemudian maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syurga, maka melihat pula akan neraka. Di sini kalau kita perhatikan ayat tersebut dia berbeza. Untuk syurga, Syekh Daud kata maka keluar Nabi SAW dari syurga, keluar, maka melihat pula akan neraka. Syekh Daud Fatani tak kata maka masuk, keluar lawannya masuk, keluar syurga, masuk neraka lah, nak tengok. Tapi tidak. Syekh Daud Fatani kata maka melihat pula akan neraka. Maksudnya neraka Nabi SAW tidak masuk melawat neraka, hanya melihatnya sahaja, hanya digambarkan sahaja di hadapan Nabi SAW dengan gambaran yang sebenar. Maka dapatlah Nabi SAW melihatnya sama seperti mana memasukinya, tapi tak masuk, tapi digambarkan real. Kerana apa? Kerana memang ada hadis riwayat Al-Hakim, di mana dalam riwayat tersebut menyebutkan al-jannatu fis sama', innal jannata fis sama' wan nara fil ard, atau dalam setengah riwayat lain mengatakan fil aradin as-sab'. Begitulah lebih kurang, bahawasanya sesungguhnya neraka syurga itu di langit, manakala di langit itu maknanya di langit yang ketujuh, manakala neraka di dalam bumi. Maksud di dalam bumi itu ialah di lapis bumi yang paling bawah, iaitu di kerak bumi, atau yang dimaksudkan ialah di lapisan bumi yang ketujuh. Dan hadis riwayat Al-Hakim itu, Al-Hakim mengatakan hadisnya sahih dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Maka kerana itu ketika Nabi SAW naik ke langit, langit yang ketujuh sekarang ni kita bicarakan,
Maka Nabi SAW bukan masuk neraka tapi melihat neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya ghadaballah, iaitu kemurkaan Allah. Ghadab tu maknanya marah. Ghairil maghdubi alaihim. Kan? Ghadab maksudnya marah. Di dalam neraka itu ada kemurkaan Allah atas seterunya. Seterunya maksudnya musuhnya. Dan niqmahnya. Niqmah pun sama juga, maksudnya murka. Niqmah lawannya ni'mah. Niqmah. Ni'mah alhamdulillah benda baik, tapi kalau niqmah murka, kemurkaan Allah. Jikalau dijatuhkan padanya satu besi, nescaya dimakannya. Kalau dimasukkan besi, batu ke dalam neraka itu, maka nescaya lebur batu itu atau besi itu. Wal'iyadzabillah. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Jadi orang yang mengumpat ni, dia umpama orang yang makan daging manusia. Ini ada dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat. Ini yang dimaksudkan. Janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Inilah yang dimaksudkan. Ya. Jadi orang yang mengumpat itu, dia umpama orang yang makan daging saudaranya. Dan melihat pula akan Malik. Malik di sini bukannya raja. Malik di sini ialah Malik, malaikat. Malaikat yang menjaga neraka. Malik alaihissalam, yang menunggu neraka, iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya. Kenalah dengan tempat dia bertugas. Dia bertugas di neraka, takkan nak buat muka lembut kan. Muka lembut, muka baik itu pun satu nikmat, dan neraka bukan tempat nikmat. Jadi hatta muka malaikat pun kita tengok, bukan kita lah, ahli neraka tengok, wal'iyadzabillah, pun tidak dapat rasa nikmat. Macam tu sekali. Diharamkan ke atas mereka apa jua jenis nikmat. Hatta penunggu ataupun penjaga yang baik pun tak dapat. Sangat masam mukanya, diketahui akan marahnya pada mukanya. Maknanya daripada mukanya tu dapat diketahui akan marahnya. Maka memberi salam ia akan Nabi SAW, maka menjawab Nabi SAW akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 peringkat. Neraka itu 7 peringkat. 7 tingkatan neraka. Jadi kat sini memberikan pada kita apa yang kita faham. Ini menunjukkan bahawa rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaannya. Sebab syurga dia 8. Kalau kita ingat semalam ke bila dah, kan 8 nama syurga, tapi neraka 7. Jadi maknanya rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaannya. Ini simbolik sajalah. Hakikatnya kita tak tahu betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dan bagaimana yang dikatakan rahmat Allah Ta'ala itu meliputi ataupun melebihi kemurkaannya. Dan nama-nama ataupun nama-nama peringkat tingkatan dalam neraka ini pun kemungkinan ada khilaf di kalangan ulama. Kerana apa? Kerana mungkin terdapat beberapa riwayat berkenaan dengan nama-nama ini. Jadi jangan kita pening lah kalau kita baca kitab lain namanya lain pula. Jangan pening. Kerana dia memang ada beberapa riwayat, ada daripada sumber-sumber yang berlainan. Yang pertama Jahannam, dan keduanya Ladha, dan DHO tu Dha tu, Lam Dha, ya yang ada alif kecil di atasnya, Ladha. Dan ketiga Hutamah,
Dan keempat sa'ir. Dan kelima saqar. Saqar pun semua ni ada dalam Quran ni. Atau kalau tak silap saya semua ada. Ladha. Tapi saqar memang memang ada dalam Quran. Ketika mana Allah Ta'ala ceritakan tentang ahli-ahli saqar. Ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu memasuki neraka saqar? Kata mereka, kata mereka, lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Itu saqar. Dan keenam jahim. Dan ketujuh hawiyah. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya. Mungkin maksud Syekh Dr. Fatani ialah pintu setiap satu daripada neraka-neraka ini dia berada di dalam neraka yang lain. Maksudnya dalam neraka ada neraka, ada neraka, ada neraka. Mungkin itulah maksudnya, wallahu alam. Dan dalam satu-satunya itu ni dah. Dan dalam satu-satunya itu dari atas ke bawahnya, maknanya setiap satu daripada 7 neraka ni dari atas ke bawahnya 705 tahun. 705 tahun. Cuma tak diberitahu di sini 705 tahun apa dia? Perjalanan mungkin. Nak kata betapa dalamnya kerak api neraka itu. Yang paling bawah sekali pastinya paling panas. Kan? Kerana itu ditempatkan orang munafik di kerak yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di tempatnya di kerak api neraka, di bahagian bawah daripada api neraka. Ini yang Syekh Dr. Fatani katalah 705 tahun. Kalau mengikut hadis riwayat Muslim, kedalaman neraka itu ialah 70 tahun. 70 tahun atau 70,000 tahun. 70 tahun, ya, 70 tahun. 70 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kedengaran suatu bunyi dentuman. Berdentum. Tum. Dengan bunyi yang kuat. Maka Nabi SAW tanya kepada kami, atadruna ma hadha? Tahukah kamu apakah ini? Apakah ia? Atadruna ma huwa mungkin. Tahukah kamu apakah ia? Maka sahabat kata, kami tidak tahu. Kata Nabi SAW, hadha hajarun. Inilah dia satu hajarun, satu batu, ulqiya fi jahannam, telah dilemparkan ke dalam neraka jahannam, munzu sab'ina kharifa. Ia telah dilemparkan ke dalam neraka jahannam sejak 70 tahun. Maknanya semenjak 70 tahun, hari ini barulah sampai ke dasarnya. Itu maksud hadis tu. Begitulah dalamnya neraka. Dan kayunya dan baranya, maksudnya bahan bakarnya, anak Adam, manusia, dan batu yang disembahnya, patung-patung dan sebagainya. Na'udzubillahi minha. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Ini pun ada dalam Quran. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah kata dalam surah Baqarah, neraka itu bahan bakarnya ialah annas wal hijarah, anak-anak manusia, annas manusia, anak-anak Adam, dan juga hijarah, iaitu batu-batu sembahan, disediakan bagi orang kafir. Maka adalah melihat Nabi SAW itu muhtamal akan rupanya atau dijadikan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maksudnya apa ni? Melihat Nabi SAW itu muhtamal akan rupanya atau dijadikan Allah ketika itu. Maksudnya yang Nabi SAW melihat neraka itu muhtamal, ada kemungkinan. Muhtamal itu maknanya ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang dilihat oleh Nabi SAW tu rupanya. Rupa itu maknanya didatangkan gambaran di hadapan Nabi SAW. Itu satu kemungkinan. Atau kemungkinan kedua, dijadikan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Satu lagi kemungkinan ialah mungkin juga Allah Taala ciptakan neraka di atas sana, di langit ketujuh, untuk dilihat oleh Nabi SAW.
Boleh faham? Melihat Nabi SAW itu muhtamal. Maksudnya apa yang Nabi SAW lihat, yang neraka yang Nabi SAW lihat itu muhtamal, ada kemungkinan. Sama ada yang dilihat itu rupanya iaitu rupa neraka, atau dijadikan Allah, atau yang dilihat itu bukan sekadar rupa tapi memang real neraka Allah Ta'ala ciptakan untuk ditunjukkan di hadapan Nabi SAW. Jadi ada dua kemungkinan. Kenapa diwujudkan takwil macam ni? Kerana nak selarikan dengan hadis yang kita baca tadilah, hadis riwayat Al-Hakim, yang bahawasanya neraka itu di dalam kerak bumi. Ketika itu, maknanya dijadikan oleh Allah Ta'ala ketika itu. Kerana kenapa dia takwilkan? Kerana adalah warid daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Warid tu maknanya datang. Ada hadis yang datang daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Maknanya ada hadis yang datang yang menceritakan bahawa neraka itu di 7 petala bumi. Petala tu maksudnya ialah lapis, layer. Orang Hulu Langat kata layer, orang putih lah. Kemudian diangkatkan Nabi SAW ke atas Sidratil Muntaha. Diangkat tadi kan, sebelum ni kita dah cerita bahawa Nabi SAW di langit ketujuh, pertama sekali melihat Nabi Ibrahim AS bersandar di Baitul Ma'mur. Saya lupa nak cerita kenapa Nabi Ibrahim AS diberikan keistimewaan. Dia bersandar di Baitul Ma'mur, di Kaabah di atas sana. Kata disebutkan dalam dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS mendapat kelebihan tersebut kerana di dunia dahulu dia yang membina Kaabah. Maka dia diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia dulu bina Kaabah, maka setelah meninggal dunia, Allah Ta'ala berikan dia kelebihan, dia dapatlah bersandar di atas sana, di Kaabah di langit, iaitu Baitul Ma'mur. Jadi Nabi SAW di langit ketujuh, sekarang ni masih lagi ni langit ketujuh. Pertama sekali melihat Nabi Ibrahim AS, Baitul Ma'mur, para malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, kemudian melihat syurga, melihat neraka, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha iaitu suatu pokok yang berwarna-warni, yang kita dah sebutlah, panjang lah semalam. Jadi sekarang ni diangkat Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha, atas lagi. Nabi SAW diangkat naik lebih atas daripada Sidratul Muntaha. Diangkat Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha, maka menutup akan dia oleh awan. Bila Nabi SAW naik ke langit, maka naik ke atas Sidratul Muntaha tu, ada satu lagi peringkat. Bila Nabi SAW masuk je, terus awan tutup. Kerana apa? Kerana tidak ada siapa lagi boleh masuk, hatta Jibril sekalipun. Sebab tu ditutup dengan awan. Maka terkemudian Jibril alaihissalam daripadanya. Terkemudian ni maknanya terkebelakang Jibril. Jibril tak dapat masuk. Terkemudian. Serta terhenti Jibril, tak boleh masuk lah. Dan memasukkan Jibril alaihissalam akan Nabi SAW ke dalam nur. Yang Jibril boleh buat hanyalah hadapkan Nabi SAW, masukkan ke dalam nur, ke dalam lapisan cahaya tersebut. Maka berkata ia baginya, Jibril kata pada Nabi SAW, Anta wa Rabbuka, engkau dan Tuhan kau. Maksudnya, takat ni je aku boleh masuk. Yang atas ni lagi, ini engkau dengan Tuhan kau saja boleh, aku tak boleh. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi SAW akan Jibril alaihissalam, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Maksudnya Nabi SAW tanya pada Jibril, adakah di sini kita akan berpisah? Itu maksudnya. Taulan tu maknanya kawan. Adakah di sini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Maksudnya adakah di sini kita akan berpisah lah maksudnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, inilah tempatku. Maksudnya setakat inilah tempatku. Jikalau lalu aku, kalau aku masuk juga, nescaya terbakar aku dengan nur. Terbakar aku dengan cahaya. Jibril AS pun tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia pun terbakar. Padahal Jibril AS pun dicipta daripada nur, cahaya. Kadang orang tanya kan,
Manusia ni kalau masuk neraka, syaitan kalau masuk neraka dia terasa ke azab sebab syaitan pun daripada api. Ini sama lah. Jibril AS diciptakan daripada nur, cahaya. Tapi dia kata kalau aku masuk lapisan cahaya di atas Sidratul Muntaha ni yang diselaputi oleh awan, aku pun terbakar. Macam kita manusia kan, kita ni dibuat bertanah, tapi kalau kita diketuk dengan tanah kepal, berdarah juga kepala kita. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab. Nabi SAW naik menempuh 70,000 lapisan hijab daripada nur. Ada 70,000 lapisan cahaya. Zup. 70,000 hingga sampai kepada mustawa. Mustawa ni ialah maksudnya, kalau mustawa ni dari segi bahasa maksudnya ialah tempat paling tinggi. Tempat paling tinggi. Ya. Kenapa 70,000 ni? Sebahagian orang-orang soleh, orang-orang ahli sufi mengatakan 70,000 hijab ini sebenarnya adalah simbol kepada simbolik yang menunjukkan bahawa kita ini dalam kita nak mendapatkan ma'rifatullah, kita nak mengenal Allah dalam erti kata yang sebenarnya hati kita ni perlu menempuh 70,000 hijab. Kalau kita tak pecahkan, tak menempuh tembok-tembok 70,000 ni, maka nescaya kita tak akan dapat ma'rifatullah. Apa dia contohnya? Nafsu, syahwat, duit, wang ringgit, rumah, anak-anak, pasangan kita, pekerjaan kita, kenderaan, pakaian yang cantik. 70,000 hijab ni perlu ditempuh. Dengan mujahadah, dengan menekan hawa nafsu, barulah kita akan dapat ma'rifatullah. Kalau kita beramal, tiba-tiba kita sampai pada satu ujian yang kita ketika itu ada dua pilihan. Nak pilih Allah ke nak pilih hijab tadi? Maka kalau kita pilih hijab, maka kita tak dapatlah Allah Ta'ala. Kan, kita tak dapat. Jadi itu simbolik lah. Kan, ahli sufi kata begitu. 70,000. Maka macam mana nak menempuh 70,000 tu? Dengan mujahadah. Setiap kali kita nak beramal apa semua, bila ada datang ujian, maka kita tolak tepi ujian tu. Kita dahulukan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau 70,000 hijab itu kita berjaya melepasinya, insya-Allah Allah akan kurniakan kepada kita kemanisan iman, ma'rifatullah. Kita akan kenal Allah. Kenal bukan kenal biasa. Ma'rifatullah yang maksudkan ni ialah sehingga bila kita melihat makhluk ni, kita tak ingat lain, kita hanya melihat Allah Ta'ala. Mata hati kita hanya akan melihat Allah Ta'ala. Sehingga kita tak akan rasa yang kita sedang beramal. Kita tak nampak. Sebab tu semayang tu kita tak nampak. Diri kita ni kita tak nampak. Dia jadi itulah orang kata kalau dia tak ada guru, dia akan jadi gila lah. Tapi dengan bimbingan guru, insya-Allah dia tak akan gila. Walaupun dia mendapat makrifat, dia tak akan gila lah. Dia tidak akan gila sebab ada guru yang membimbing dia. Ni panjang nak cerita kan. Ilmu tasawuf ni lagi dahsyat, lagi dalam kalau kita nak bicarakan. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada nur hingga sampai kepada mustawa, tempat mendengar sariful qalam. Sariful qalam tu maksudnya ialah bunyi geseran qalam, pena. Kan antara makhluk Allah yang terawal ialah qalam. Qalam tu maksudnya pen. Tapi kita tak bolehlah bayangkan pen macam ni. Ni pen macam ni nak tulis takdir. Patahlah pen ni, habislah dakwat dia. Jadi ada satu makhluk Allah yang namanya qalam. Selepas diceritakan oleh Allah, dia tanya pada Allah, apa yang aku nak tulis? Maka Allah kata, tulislah segala takdir. Jadi qalam ni makhluk Allah, dia menulis takdir. Jadi Nabi SAW naik ke atas mendengar sariful qalam. Bunyi pen tu sedang menulis. Menulis. Macam kita sains kertas sendiri kan, tanda tangan kan bunyi macam tu. Tapi itu hanya nak mendekatkan kefahaman saja. Hakikatnya kita tak tahu macam mana. Yakni qalam menyurat tu maknanya menulis pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini ialah satu makhluk Allah yang sangat besar. Lauh tu maksudnya ialah papan macam ni. Ni orang Arab kata lauh lah ni. Lauh, papan lauh. Papan tulis. Mahfuz maksudnya ialah yang terpelihara. Jadi qalam itu alat untuk menulis. Lauh Mahfuz itu ialah tempat di mana ditulis padanya
segala takdir dari awal kejadian sampailah selama-lamanya. Subhanallah, kita tak tahu betapa banyak maklumat dalam tu. Kita punya pun, kita duduk di sini pun dah tertulis kat sana. Berapa orang yang hadir, siapa yang mengantuk, siapa yang, semua dah tulis di atas tu. Segala-galanya sudah tertulis kat atas tu. Kalau kita ni buka hijab, kita boleh nampak, tapi Allah tak bagi kita nampak. Kan? Itulah Lauh Mahfuz, terbentang luas, besar, sangat-sangat besar. Segala-galanya tertulis dalam tu. Maka melihat Nabi SAW di atas akan seorang laki-laki yang ghaib, ia di dalam nur arash. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Iakah malaikat? Maksudnya, adakah dia ni malaikat? Maka katanya, tiada. Tiada tu maknanya tidak. Dan iakah Nabi? Dia ni Nabi ke? Maka katanya, tiada. Maka sungguhnya ia seorang laki-laki, adalah ia pada dunia, lidahnya itu basah daripada menyebut zikir Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya dengan masjid, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Ini kisah ni selalu juga kita dengar kan dalam Isra Mi'raj. Tapi itulah, setakat ni belum lagi kita jumpa sumbernya. Mungkin Syekh Daud adalah sumbernya. Tapi apa pun kita mengambil pengajaran lah, bahawa Nabi SAW, seperti mana dalam kitab ni, kita pun hanya nukil sahaja. Nabi SAW melihat seorang lelaki yang tidak dikenali. Di mana? Di dalam nur arash Allah. Dalam apa ni? Liputan cahaya arash Allah Ta'ala. Ada seorang lelaki. Macam mana dia boleh sampai sini ni? Apa kehebatan dia? Apa dia punya, apa amalannya? Maka disebutkan 3 jenis amalan yang dia buat. Pertama, dia ni banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Untuk solat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut begitu. Sebab apa? Sebab solat ada waktu yang kita tak boleh buat. Ada waktu-waktu larangan. 5 atau kalau dikompreskan jadi 3 waktu larangan. Kalau orang perempuan pun dia ada waktu tak boleh semayang. Kalau Quran pun sama. Ada waktu kita tak boleh baca Quran. Kalau haji lagi lah. Haji dia ada musim dia. Puasa pun sama. Ada waktu larangan. Raya, waktu hari raya, hari syak. Lepas 15 Sya'ban. Melainkan ada sebab-sebab tertentu. Ada syarat-syarat tertentu. Tapi zikir ni setiap masa kita boleh berzikir. Setiap masa kita boleh berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan sabaqal mufarridun. Beruntunglah orang-orang yang mengasingkan dirinya. Maka sahabat tanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, sama ada lelaki maupun perempuan. Orang yang banyak berzikir ni, dia walaupun dia berada dalam suasana hiruk pikuk, orang semua bersembang apa semua macam kenduri kahwin tu, tapi hatinya tetap tidak lalai daripada mengingati Allah. Dia duduk, dia dalam keadaan kelalaian tu, dia ada satu tu, dia seorang mengingati Allah. Dalam sebuah hadis kata, orang yang mengingati Allah dalam keadaan sekelilingnya semuanya lalai, dia umpama seorang yang tetap berjihad fisabilillah sedangkan rakan-rakannya semua telah mati. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita macam itulah. Orang yang mengingati Allah setiap masa, setiap keadaan. Tak dipengaruhi oleh suasana, tempat, masa, keadaan. Sentiasa hati mengingat Allah, 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 Allah. Dan benda tu kena latihan lah. Yang ketiga ialah hatinya terpaut dengan masjid. Ini pun biasalah ustaz-ustaz kita sebut kan tentang kelebihan masjid. Dan yang keempat ialah dia tidak memaki akan kedua ibu bapanya. Dan pada satu riwayat bahawasanya tatkala sampai pada tempat itu, iaitu di Mustawah. Ketika sampai di tempat itu, maka hasillah bagi Nabi. Hasil maknanya terjadi. Maka hasillah bagi Nabi SAW liar hati. Liar hati ni maksudnya Nabi SAW rasa tidak tenteram. Maka ialah kerana apa? Kerana ni sekejap lagi ni akan berdialog dengan Allah Ta'ala. Kan? Kena lepas ni nak berdialog dengan Allah Ta'ala. Jadi hati tu dubdap. Maka
mendengar ia akan suara seperti suara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata ia, berhenti ya Muhammad, maka bahawasanya Tuhan lagi sembahyang. Ni kalau tak belajar berguru ni memang sesat. Tuhan sembahyang. Wahai Muhammad, tunggu sekejap. Tuhan tengah Tuhan tengah sembahyang. Sembahyang di sini maksudnya ialah Tuhan merahmatimu. Seperti mana dalam Quran kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas kamu. Selawat tu, selawat dengan solat sama je bahasa Arab. Solat dalam bahasa Arab ni solat. Solat, sallallahu ala Muhammad. Allah solat. Solat tu sembahyang. Solat juga adalah selawat. Jadi Syekh Dr. Fatani, beliau terjemahkan secara literal, solat tu sembahyang. Jadi kita kalau kita nak faham, Tuhan lagi berselawat ke atasmu. Maksud berselawat ke atasmu ialah merahmatimu. Kan? Selawat daripada Allah maksudnya ialah rahmat. Kalau kita yang berselawat, maksudnya kita menyebutkan tu lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Tuhan lagi sembahyang maksudnya semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Berhenti tu, kenapa suruh berhenti? Berhenti maksudnya tenanglah, jangan cemas. Maka hairan Nabi SAW daripada mendahului. Daripada tu maknanya disebabkan. Dalam bahasa Arab min itu min sababiyah, disebabkan. Mendahului Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada demikian makam ini. Dan daripada sembahyang Tuhanku, maknanya selawatnya Allah Ta'ala, iaitu maknanya turunnya rahmat Allah Ta'ala. Maka aku bertanya tatkala munajat akan demikian itu, maka firmannya, tatkala adalah Abu Bakar itu taulan kamu, maknanya oleh kerana Sayyidina Abu Bakar itu ialah rakan kawan baik kamu, dan jinak dengan dia aku jadikan, maknanya kamu pun berasa tenang jinak dengan dia, maka aku jadikan suatu malaikat yang menyerupa ia dengan suara Abu Bakar, supaya hilang daripada kamu daripada liar hati. Allah Ta'ala nak jadikan Nabi kita Muhammad SAW tenang dan sebagainya, maka diperintahkan satu malaikat untuk bersuara seperti suara Sayyidina Abu Bakar, supaya Nabi SAW merasa tenang. Di sini pengajaran yang kita boleh ambil ialah perlunya sahabat yang baik. Hatta Nabi SAW pun berasa kesan sahabat yang baik itu ada pada dirinya. Kesan sahabat yang baik. Dan ada pun sembahyangku itu iaitu kataku. Dan ada pun sembahyangku, Allah kata pada Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan sembahyangku itu ialah kataku. Kataku tu maksudnya firmanku. Maksud sembahyangku ialah firmanku, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Tu dalam kurungan dah ada. Memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi Allah Ta'ala menerangkan pada Nabi SAW apakah yang dimaksudkan sembahyangku kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka diangkat Nabi SAW kepada Hadratul Qudsi. Hadratul Qudsi. Hadratul Qudsi ni maksudnya ialah tempat di mana Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci. Tempat di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat tempat Nabi SAW melihat Allah Ta'ala yang Maha Suci. Maka melihat ia akan Tuhannya Azza wa Jalla Subhanahu Wa Ta'ala dengan barang yang patutnya dengan dia. Dengan barang yang patutnya maksudnya dengan kaifi, dengan dengan sesuatu yang sepatut ni maksudnya apa? Yang sesuai. Melihatnya Nabi SAW akan Tuhannya dengan sesuatu yang sesuai dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Dan dengan tiada berkaifiat dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada keduanya. Maknanya melihatnya Nabi SAW itu tak boleh nak digambarkan.
Hanya boleh dikatakan macam mana Nabi SAW melihat Allah Ta'ala. Nabi melihat tapi dengan cara yang sesuai dengan kemuliaan, kesucian dan kehebatan Allah Ta'ala. Selagi mana kita boleh berfikir bagaimana Nabi SAW melihat Allah Ta'ala, selagi itu bukan. Selagi kita boleh bayangkan, selagi itu bukan. Bukan cara melihat yang ada dalam kisah ini. Kan? Seperti mana kata Imam Ahmad, mahma tasawwara bibalik fallahu khilafu dhalik. Selagi mana boleh dibayangkan dalam fikiran kamu, maka Allah bukan begitu. Maka Allah bukan begitu. Kita bayang macam mana Nabi SAW duduk sini, Allah Ta'ala duduk jauh sikit, kemudian besar, bercahaya. Bukan. Selagi boleh dibayangkan, bukan. Selagi boleh dibayangkan, bukan. Kita bayang macam mana? Dekat. Bukan juga. Kita bayang macam mana Nabi SAW pejam mata, kemudian nampak ada lembaga. Bukan juga. Bukan. Begitu. Jadi Syekh Daud Fatani pun nak terangkan pun, itulah ayatnya tu ayat berhati-hati. Supaya jangan sampai orang faham bahawa memang nampak depan mata. Sebab sesuatu yang dilihat oleh mata kita ni, kalau sementara kita masih lagi hidup di dunia ni, maka pastinya benda yang dilihat itu, sesuatu itu ada jarak. Apa-apa lah kita lihat apa? Lampu, ada jarak. Sesuatu yang dilihat oleh mata pasti ada jarak. Bila ada jarak, maknanya ada tempat. Dan Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi macam mana melihat Allah di ketika peristiwa Isra Mi'raj? Dengan cara yang Allah Ta'ala saja tahu. Dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Kita tak boleh nak kata apa. Sebab apa? Sebab apa yang kita alami di alam dunia ni, semuanya adalah sifat-sifat makhluk. Kita belum mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu, kita hanya meyakini saja. Tapi macam mana keadaannya? Wallahualam. Ya? Itu yang dimaksudkan dengan barang yang patutnya dengan dia. Maknanya, dengan barang yang patutnya dengan dia, maksudnya dengan cara yang selariat, yang sesuai dengan zat Allah Ta'ala, dengan kehebatan Allah Ta'ala, tanpa ada persamaan langsung dengan makhluk. Dan dengan tiada berkaifiat. Tidak ada berkaifiat. Tidak ada, maknanya tidak ada warna, jarak, masa, arah, atas ke bawah ke. Selagi ada terbayang, mungkin di depan kot. Nabi SAW tengok Allah tu di depan dia. Itu ada kaifiat? Bukan. Sebab dia kata tiada berkaifiat. Dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala pada keduanya. Dengan tiada berkaifiat, dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala pada keduanya. Ini lafaz ini boleh kita dorongkan pada dua makna lah. Ada ulama mengatakan memang Nabi SAW melihat Allah Ta'ala dengan matanya, dengan mata Nabi SAW. Cuma caranya saja kita tak tahu. Kalau begitu, maka komanya pada berkaifiat. Dengan tiada berkaifiat, koma, dengan mata kepala, maknanya mata ni lah, mata fizikal kuat yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala pada keduanya. Maknanya Allah menjadikan kuat, menjadikan mata Nabi SAW tu ada kebolehan. Dengan mata kepala kuat, maksudnya dengan mata fizikal ni yang Allah Ta'ala berikan kekuatan, kemampuan untuk melihat. Tapi siapa yang cipta? Allah Ta'ala juga yang ciptakan benda tu. Itu satu. Tapi ada juga ulama mengatakan bahawa Nabi SAW tak melihat Allah pun. Kalau saya lagi suka pendapat ni lah. Sebab memang ada riwayat ketika mana Nabi SAW ditanya, adakah Tuan melihat Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab, nurun anna arah. Lebih kurang begitulah. Kata Nabi SAW, yang aku lihat ialah cahaya. Bagaimana mungkin aku boleh melihatnya? Cahaya sahaja. Kan? Maknanya tempat tu diliputi oleh cahaya. Bagaimana aku boleh melihatnya? Jadi ini nanti insyaAllah saya akan cuba cuba permudahkan lagi untuk faham. InsyaAllah nanti pada esok kita ada satu kelas tambahan lagi kan. Jadi mungkin kalau saya jumpalah kan, penerangan yang lebih jelas
InsyaAllah kita kongsikan lah. Maka tiada jatuh bagi seorang segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu yang lain daripada Nabi SAW. Tiada jatuh tu maknanya tidak terjadi, tidak berlaku. Jatuh ni dalam bahasa Arab waqa'a. Jadi Syekh Daud Fatani ni terjemah waqa'a tu jatuh. Memang betul lah, salah satu makna waqa'a tu jatuh. Tapi kita yang berada di zaman moden ni, bila kita bahasa tu dah berkembang, antara makna lain bagi waqa'a ialah terjadi. Lam yaqa', tidak terjadi. Jadi tiada jatuh tu maksudnya tidak terjadi, tidak berlaku bagi seorang segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu yang lain daripada Nabi SAW. Maknanya tidak pernah berlaku bagi mana-mana nabi dan mana-mana mursalin, iaitu rasul, bahawa dia dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sebelum dia mati selain daripada Nabi SAW. Itu ayat yang telah saya olah supaya mudah faham. Tidak berlaku kepada mana-mana nabi dan rasul bahawa dia dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sebelum dia mati selain daripada Nabi SAW. Itu ayat yang mudah. Maka ia pun lalu sujud kepada hadiratnya. Hadirat ni macam kita lah sebut kan, hadrat Abu Hurairah, hadrat Abdullah bin Mas'ud, panggilan hormat lah. Jadi maksudnya di sini ialah Allah Ta'ala. Hadirat ni maknanya kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun lalu sujud kepada hadiratnya, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Nabi SAW sujud kepada Allah Ta'ala dan sembah. Maka firmannya subhanahu wa ta'ala ya Muhammad. Maka sembahnya. Sembahnya maknanya Nabi Muhammad SAW menyahut. Kan? Macam dalam istana kan. Ampun tuanku, 1000 ampun, sembah patik, harap diampun. Sembah maknanya menyahut, bercakap. Maka sembahnya maknanya Nabi kita Muhammad SAW menjawab labbaik. Labbaik ini maksudnya ku sahut seruanmu. Maka firmannya, angkatkan kepadamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak aku berikan. Allah kata angkatlah kepala kamu. Tadi kan sujud kan, angkatlah kepala kamu, dan mintalah wahai Muhammad SAW barang yang engkau hendak aku berikan. Barang tu maknanya sesuatu lah, apa-apa yang hendak aku berikan. Maka angkat Nabi SAW kepalanya, maka bersembah dengan katanya, Ya Rabb, qad ittakhadhta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan azima. Bahawasanya hai Tuhanku, telah engkau jadi akan Ibrahim khalilan. Khalilan tu maksudnya ialah kekasih. Wahai Allah, engkau dah jadikan Ibrahim sebagai kekasih dan engkau beri akan dia kerajaan yang amat besar. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan. Ni tengok adab. Kan Nabi SAW sebelum memulakan kata-katanya dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW memuji Allah Ta'ala, menyebutkan kurniaan Allah kepada Ibrahim, keistimewaan yang Allah berikan kepada Musa, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Apa lagi? Keistimewaan yang diberikan kepada Sulaiman, kepada Isa. Macam itulah. Kan? Wa kallamta Musa taklima, dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan. Ini maknanya ketika di Bukit Tursina lah. Kan Allah Ta'ala berkata-kata, berkalam dengan Nabi Musa AS. Wa a'taita Dawuda mulkan azima wa alanta lahul hadida wa sakharta lahul jibala, dan engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar. Daud kan ada kerajaan yang besar. Dan engkau lembutkan baginya besi. Nabi Daud AS ni kelebihannya ialah dia boleh melenturkan besi dengan tangannya. Dia tak payah nak welding tak payah. Dia sendiri boleh lembut, elok je. Dia tarik jadi panjang, dia tekan besi tu jadi compact. Kan? Dia buat macam ni, besi tu jadi lentur. Dan engkau mudahkan baginya segala bukit. Bukit-bukit pun senang ditarah oleh Nabi Daud AS. Keistimewaan yang Allah bagi pada dia.
وأعطيت يا رب وأعطيت يا ربي سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. Dan engkau beri, hai Tuhanku, akan Sulaiman. Maknanya, hai Tuhanku, engkau beri. Dia terbalik kan. Dan engkau beri, koma, ataupun dalam kurungan, hai Tuhanku, akan Sulaiman kerajaan yang amat besar. Dan engkau mudahkan baginya jin dan manusia. Nabi Sulaiman ni dia boleh memerintah jin dan juga manusia. Jin pun boleh patuh dengan dia. Dan syaitan yang bekerja baginya, barang yang dikehendakinya. Syaitan pun boleh bekerja untuk dia, mengikut kehendak dia. Dan engkau mudahkan baginya angin, dan engkau beri akan dia kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudiannya. Tak ada seorang pun yang dapat seperti kerajaan Nabi Sulaiman AS. وَعَلَّمْتَ يَا رَبِّ عِيسَى التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِكَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمَا سَبِيلًا. Dan engkau ajarkan, hai Tuhanku, akan Isa Taurat dan Injil. Nabi Isa ni dua-dua kitab dia tahu. Taurat pun dia tahu, Injil pun dia tahu. Sebab Nabi Isa AS nak betulkan balik orang Yahudi yang salah, yang telah lari daripada ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa AS. Jadi Allah Ta'ala kurniakan Nabi Isa pengetahuan Taurat dan juga Injil. Sebab zaman Nabi Isa AS itu, orang-orang Yahudi, mereka dah lain dah, ajaran yang diamalkan sudah lain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin engkau. Ini semua mukjizat Nabi Isa AS. Bila orang buta datang, maka Nabi Isa AS sapu pegang matanya, maka hilang butanya. Begitu juga dengan sopak, sakit kulit. Dan bahkan Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan engkau pelihara akan dia dan ibunya daripada syaitanir rajim, maka tiada bagi syaitan atas keduanya jalan. Maknanya syaitan tidak ada jalan untuk merosak ataupun melakukan apa-apalah ke atas mereka berdua. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jawab. Itu tadi pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala. Maka Allah Taala jawab balik, qad ittakhadhtuka habiba wa arsaltuka lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhira. Maka sungguhnya telah aku jadikan akan dikau kekasih dan kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia. Maknanya kusuruh ni maknanya aku utuskan kamu. Arsaltu, aku hantar kamu, aku hantar dikau kepada segala manusia sekaliannya, menyukakan dan menakutkan mereka itu. Menyukakan maksudnya ialah aku hantar kamu wahai Muhammad untuk beri berita gembira. Itu maksud menyukakan. Dan menakutkan mereka maksudnya memberi ancaman. Memberi ancaman. Kenapa Allah Ta'ala jawab begini? Sebab pada rangkap pertama pujian Nabi SAW tu, Nabi SAW kata, wahai Allah, kau dah jadikan Ibrahim sebagai Khalil, kan? Dan kau dah bagi dia kerajaan yang besar. Jadi Allah kata, janganlah kau rasa rendah diri, janganlah kau rasa kau ni rendah kedudukannya, kau kekasih aku. Tu yang Allah Ta'ala jawab, qad ittakhadhtuka habiba, aku dah jadikan kau sebagai habib aku, sebagai kekasih aku. Maknanya jawapan Allah Ta'ala tu dia tally dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka dhikrak. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, lapangkan maknanya dada Nabi SAW. Dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu. Ini dah terangkan, kita dah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan dosa bagi para Nabi. Para Nabi tak ada dosa, tapi perkara-perkara yang kadang-kala tidak afdal, itu dipanggil dosa, dianggap dosa oleh Nabi SAW. Padahal tak berdosa pun sebenarnya. Dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu. Maksudnya ialah nama. Sebutan tu maknanya nama. Aku mengangkat kamu, nama kamu. Dan terbukti pada hari ini, tidak ada nama yang lebih banyak disebutkan dan diberikan nama kepada anak-anak melainkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama
dalam dunia ni yang lebih banyak digunakan sebagai nama orang, manusia, anak-anak kita, lebih daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernama Muhammad paling ramai dalam dunia sehingga hari ini. Waja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat lin-nasi waja'altu ummataka wasata, dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia, dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tengah-tengah, dia wasatiyah, kan, sederhana. Tidaklah susah sangat syariatnya. Kalau Yahudi dahulu susah. Orang Yahudi dahulu kalau sekiranya baju mereka ada kotoran, dia tak boleh bersihkan. Kena koyak, kena gunting. Kena potong bahagian yang bernajis. Katakan sini ada najis kan. Dia tak boleh basuh. Basuh tak hilang, dia kena potong. Berlubang lah. Berlubang. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi kemudahan, kan? Basuh, cuci. Kan? Basuh, hilang bau, warna dan rasa, maka selesai. Boleh pakai baju yang sama, tak perlu gunting. Jadi umat kita ni umat yang sederhana, pertengahan, tak susah sangat dan tak senang sangat. Waja'altu ummataka humul awwaluna wal akhirun waja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun wala salatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. Dan aku jadikan umat kamu itu, mereka itu yang permulaan dan kesudahan. Ini pun dah disebutkan sebelum ni, kan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni permulaan dari sudut takdirnya. Takdir untuk kita ni ditulis dahulu berbanding umat terdahulu. Dan kesudahan dari segi wujudnya. Lahirnya umat ni lahir di hujung, di kesudahan zaman. Dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui. Tiada melalui ni maksudnya tidak sah, tak lepas. Kan, macam orang kata, lepas ke ni? Kalau macam mana, kita tengah buat permohonan, kan, projek. Dah kumpulkan semua dokumen untuk buat proposal. Lepas ke ni? Ni tak lepas ni. Maksudnya apa? Sah ke ni? Tak sah ni permohonan kita. Jadi lepas tu, lepas maksudnya sah. Samalah sini, lalu lepas samalah, lalu lepas. Jadi kalau kita faham itu, ni fahamlah ayat ni. Tiada melalui maksudnya tidak sah bagi mereka itu kejahatan. Kata Ustaz Hazri kita, mudah-mudahan khutbah. Sebenarnya kalau ikut Arabnya khutbah sebenarnya. Tapi dalam terjemahan ditulis kejahatan. Jadi Ustaz Hazri kita yang menyemak kitab ini, beliau tulis dalam kurungan, mudah-mudahan terjemahan sebenar ialah khutbah. Jadi ini adab Ustaz Hazri kita terhadap ulama dahulu. Syekh Daud Fatani tulis kejahatan. Tapi bila tengok balik yang atas tu, khutbah bukan khati'ah. Jadi Ustaz Hazri kata, mungkinlah, mudah-mudahanlah terjemahan yang betul ialah khutbah. Dan memang betul pun. Kalau kita lihat yang Arabnya, khutbah lah. Tapi adab Ustaz Hazri kita, dia kata mudah-mudahan perkataan yang betulnya ialah khutbah. Jadi Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, tiada sah bagi mereka itu khutbah dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawasanya engkau hamba-Ku dan pesuruh-Ku. Maknanya Allah nak bagi tahu betapa Allah muliakan Nabi SAW sehingga Allah menjadikan syahadah, penyaksian terhadap kerasulan Nabi SAW itu sebagai syarat sah dalam solat dan juga khutbah. Itu maksudnya. Ya. Dalam masalah ini ada khilaf sebenarnya. Berkenaan dengan solat, ia memang jelas bahawa tidak sah solat kita kalau sekiranya kita tidak membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab dia sebahagian daripada tahiyat. Ya. Tapi yang khutbah ini, ini kalau mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama, sah je sebenarnya khutbah tanpa kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah tu 5 je. Kan? Alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian ittaqullah, kemudian ayat Quran, kemudian doa pada untuk muslimin dan muslimat, mukmin mukminat. Tapi ada sebahagian ulama, mereka mengatakan menyebut syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah rukun, wajib baca.
Antara yang berpandangan demikian ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah antara yang berpandangan begitu. Ibnu Taimiyah menganggap menyebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu adalah wajib dalam khutbah. Saya bukanlah nak sebut sangat Ibnu Taimiyah, tapi sebab ada dalam benda ni, ada berkenaan dengan khutbah ni, jadi saya sebutlah salah seorang daripada scholar kita yang beranggapan bahawa khutbah itu mesti menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syahadah. Dalam 2 kalimah syahadah. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim, dan aku jadikan daripada umat kamu beberapa kuat hati mereka itu, pengajaran di dalam hati mereka itu. Macam mana tu terjemahan tu? Maknanya aku jadikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat kamu, maksudnya ada di antara umat kamu yang beberapa orang yang hatinya kuat. Dalam ramai-ramai umat kamu ni ada mereka-mereka yang hatinya kuat. Yang mana mereka itu oleh kerana hatinya kuat, mereka menjadi inspirasi kepada hati-hati yang lain. Itu maksudnya. Mereka menjadi semangat pengajaran kepada hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mungkin lemah sikit semangatnya. Jadi memang ada pun kalau kita tengok ulama, wali-wali Allah kan, bila dia hadir dalam majlis, kita rasa semangat nak beramal. Dia tak cakap apa pun, dia duduk aje. Tapi kita tengok dia punya kerana pengorbanan dia kan dalam agama, kerana mujahadah dia tekan nafsu dia banyak puasa, banyak sembahyang. Jadi kita tengok dia, kita mendapat pengajaran, kita dapat hidayah. Wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqan wa akhirahum ba'tha, dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian, dan akhir Nabi kebangkitan. Dari segi diciptakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terawal diciptakan. Ini pun adalah perbahasannya kan. Ini pun kita tak naklah cerita panjang-panjang kan. Tapi itulah ahli sufi menganggap bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun lahir kemudian, tapi nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan awal. Diciptakan terlebih dahulu. Dan akhir Nabi bangkitan. Maksudnya dari segi dibangkitkan, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Tapi dari segi diciptakan, dijadikan awal. Wa ja'altuka awwala man yuqda lahu yaumal qiyamah, dan aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukumkan pada hari kiamat. Jadi bila kita ni awal dihukumkan, maksudnya awal dihisab, jadi tidaklah lama kita menunggu di padang mahsyar. Wa ataituka sab'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablak, dan aku berikan dikau akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang, iaitu Al-Fatihah. Tiada aku beri akan dia akan satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu. Ini kelebihan Al-Fatihah. Jadi kalau kita ditanya apakah kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka sebenarnya bukan solat semata-mata. Solat Al-Fatihah. Al-Fatihah dan juga ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nanti ada. Tiada aku beri akan dia akan satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku berikan dikau kesudahan surah Al-Baqarah. Akhir surah Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian sambung dengan amanar rasul. Kemudian sambung dengan la yukallifullah. 3 ayat terakhir. Dalam hadis riwayat Muslim, kalau tak silap saya, ada ni, dah tak ingat dah, saya pernah snap. Hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa, tapi yang hadis riwayat Muslim itu disebutkan amanar rasul, tapi samalah. Amanar rasul maknanya 2 ayat terakhir, di mana Nabi SAW dalam mafhum hadis Nabi kata, ni hadisnya, bergembiralah dengan 2 nur yang telah diberikan kepada Tuhan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. 2 pula. Dalam ni kata khawatim. Khawatim maksudnya 3 lah.
Bermula dengan lillah. Jadi kita kalau nak selamat, tak nak rugi, kita baca daripada lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian amanar rasul, kemudian la yukallifullah. Mana-mana perkataan daripada kedua-duanya yang tuan baca, maka pasti tuan akan mendapat ganjarannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam syarah dia kata, maksudnya ialah ayat pujian itu didapati pahala pujian itu, dan jika ayat itu dibaca, ayat doa, maka doa itu akan dikabulkan. Itulah kelebihan 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita berdoa dengan ayat tersebut, maka doa kita dimakbulkan. Itu yang kita baca sebelum sebelum doa tu. Ada seorang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, lillah amanar rasul ni bukannya Nabi SAW baca sebagai wirid sembahyang. Kenapa kita baca?" Dia boleh pula tanya macam tu. Jawapannya, kita baca ialah dengan harapan agar doa yang kita akan panjatkan di ujung wirid nanti dimakbulkan oleh Allah dengan berkat ayat itu. Itu maksud dia. Sebab tu dalam tahlil pun ada, ketika talqin pun ada, kan, amanar rasul itu. Sebab kita mengharapkan doa kita dimakbulkan. Dan aku ni dah ya. Wa ataituka khawatima suratil baqarati min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku berikan di kau kesudahan surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan di bawah arash, tiada ku beri akan dia seorang nabi dahulu-dahulu daripada kamu. Wa ataituka thamaniyata ashumin al-islamu wal hijratu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatima wa ataituka liwa alhamdi fa adama wa man dunahu tahta liwa'ik. Dan aku berikan di kau 8 kelebihan, iaitu Islam dan berpindah. Berpindah tu maknanya ialah amalan hijrah. Hijrah maksudnya. Hijrah itu ialah salah satu daripada keistimewaan Nabi SAW. Kerana dengan hijrah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa segala yang lalu. Islam yang pertama. Yang kedua, berpindah. Maksudnya berhijrah. Dan sedekah. Ketiga. Dan menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun salah satu daripada kelebihan umat ini. Dah berapa dah? 4. Dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan. 5. Dan aku berikan dikau panji-panji. Panji ni maknanya bendera lah. Bendera kepujian. Nanti di akhirat, Nabi SAW akan memegang satu bendera yang dipanggil bendera kepujian. Liwa'ul hamd. Maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji engkau. Hatta Nabi Adam pun, walaupun dia adalah manusia pertama, dia pun akan berada di bawah bendera Nabi SAW. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatak. Dan bahawasanya aku, pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi. Maksudnya, sejak aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi lagi, sesungguhnya aku telah fardukan atas kamu dan atas umat kamu 50 sembahyang, maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamu. Ini yang biasa orang sebut ni lah. Dia yang akhir ni lah yang diambil oleh Nabi SAW. Sebenarnya banyak kelebihan yang Nabi SAW dapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bukan sahaja solat, tapi yang utamanya, yang besarnya, solat lah. Kemudian maka tatkala selesai daripada munajat akan Tuhannya, kembali ia hingga terbukalah awan yang dahulu. Wallahu a'lam. Setelah Nabi SAW bermunajat, maknanya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW pun kembali semula, turun balik ke bawah, terbukalah awan yang tadi tertutup. Nanti akan diceritakan bagaimana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, naik balik, umat kau tak mampu sembahyang 50 waktu ni. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah pada hari esok. Wallahu a'lam. Ustaz, apa beza Habib dan Khalil? Yang ni saya lupalah, tapi memang ada dibincangkan oleh ulama. Nanti insya-Allah lah. Saya tak janji, tapi insya-Allah saya akan terangkan esok ya. Minta maaf. Takkan nak goreng pula kan, dah tak tahu.
Tak tahu, cakap tak tahulah. Saya pernah baca dan memang ingat sebelum ni tapi terlupa pula. InsyaAllah kita akan terangkan esok. Kalau jumpa lah jawapan dia. Wallahualam.